salah satu daripada yang terdapat dalam aktiviti lah. Okey. Jadi untuk memberkati majlis kuliah kita pada pagi ini, bagi yang beragama Islam, kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah, dan pada yang bukan beragama Islam, jadi masing-masing ikut agama masing-masing bagaimana untuk memulakan satu-satu aktiviti lah. Okey, jadi bagi itu kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh dengar? Boleh dengar, saya dengar. Boleh. Ada masalah dengan suara saya? Tiada tuan. Okey. Ya, tak ada masalah. Boleh. Okey, terima kasih banyak. Okey, boleh dengar. Alhamdulillah, syukur pada kita pada pagi ini. Jadi kita akan masuk lagi satu tajuk. Sebelum ni kita dah belajar tentang ammeter, kemudian kita belajar voltmeter. Jadi untuk dan last untuk meter multimeter ni kita akan belajar ohmmeter lah. Okey, adalah satu lagi tajuk tentang ohmmeter. Jadi untuk pengetahuan awal lah, okey. Exam test 1 akan dibuat secara online. Kita akan menggunakan Outer. Jadi grup C dan grup C tak akan join dengan grup A, B dan D lah. Okey. Memandangkan tapi tarikh yang sama, tapi mungkin soalan tu akan berbeza sedikit lah. Okey. Jadi untuk makluman awal, kita akan buat test 1 pada 19 hari bulan 11. Okey. Test 1 kita akan buat pada okey. Itu hari Khamis ya. Okey. Hari Khamis. Tengok waktu free kamu adalah antara 10.30 sampai ke 12.30 lah. Okey. Kita akan ambil waktu free itulah 10.30. Kita akan 10.30 ke atas lah. Okey, pukul 10.30. Okey. Jadi kita mungkin bolehlah kalau kata minggu depan macam hari bolehlah kita nak bincangkan waktu amali itu dan sebagainya kalau kamu ada soalan dan sebagainya tentang tajuk. Tajuk dia adalah masih lagi tajuk 1. Okey, tajuk 1 dan sampai tajuk 1 hingga voltmeter lah. Okey, voltmeter. Okey. Di test secara online, jadi pandai-pandai lah, okey, nak menyelesaikan menjawab soalan tu, okey. Mungkin dia beri masa antara 1 jam ke 1 jam setengah. Mungkin ada 2 ataupun 3 soalan lah, okey. Jadi tengok soalan, banyak mana soalan, maknanya kalau banyak soalan maknanya masa lagi panjang lah. Tapi kalau kata ada 1-2 mungkin akan sejam setengah paling tinggi lah, okey. Jadi cara nak menjawab tu itu bergantung pada kamu lah, okey. Jadi kebiasaannya adalah subjektif lah, okey. Subjektif dan pengiraan lah biasanya. Jadi nota saya dah uploadkan semua dalam Outer dan sebagainya, jadi gunakanlah, okey. Jadi ada nota kat situ, ada yang dalam bahasa Inggeris dan juga yang dalam bahasa Inggeris itu adalah dalam slide lah. Kalau yang bahasa Melayu saya ada dah masukkan dalam Outer, jadi kamu boleh tengoklah kat situ, okey. Menjawab tak ada masalah, nak dalam dua bahasa pun boleh, nak English pun boleh, nak BM pun boleh, tak ada masalah lah, okey.
jawapan tu kalau nak tu boleh lah. Okey. Okey. Ada soalan lagi tentang untuk test 1 ni. Okey. Nanti minggu depan kita boleh lah kalau nak kita nak tengok contoh apa contoh soalan-soalan yang lepas ke dan sebagainya. Okey, kita boleh mungkin saya boleh masukkan dalam tu, mungkin kita boleh bincangkan lah pada waktu kuliah ke ataupun pada waktu lab lah. Okey, tengok mana waktu lab lab 2 kamu tu macam semalam hari tu macam tak berapa, mungkin kamu tak berapa faham lagi lah. Okey, tapi kemungkinan kita boleh saya boleh terangkan balik pada waktu lab pada hari Ahad lah, hari Ahad petang. Mungkin ambil 1 jam ke dan sebagainya. Mungkin lepas tu kita boleh bincangkan tentang kalau contoh ada soalan. Okey, nanti saya akan paskan juga antara soalan-soalan tutorial lah, okey, dalam author. Jadi kamu boleh tengoklah buat dan sebagainya dulu. Okey. Okey, itu adalah untuk test dan juga perancangan kita pada masa ada minggu depan lah. Okey, minggu depan kita cuba bagi selesaikanlah. Okey, jadi masa menjawab tu mungkin 1 jam ke 1 jam setengah. Jadi pandai-pandailah menggunakan masa tu dan kamu kena outloadkan jawapan kamu ke dalam author lah. Mungkin dalam assessment tu nanti bila kita akan masuk soalan tu dalam assessment, jadi kamu kena outloadkan dalam assessment tu lah. Okey, jadi itu adalah dia punya kaedah lah. Okey, jadi kita akan kalau masa exam tu ada problem dan sebagainya tu tolong maklumkanlah. Okey, kita pun tak adalah kata 100% mungkin pada hari tersebut line tak berapa bagus dan sebagainya, tolong maklumkanlah. Okey, jangan nanti bila rasa macam bila saya kata pukul 10.30 jawab sampai contohlah sampai pukul 12, contoh macam itu. Okey, tiba-tiba ada yang lain tak berapa bagus dan sebagainya, nak hantar tak boleh dan sebagainya. Okey, jadi biasanya kamu kena macam biasalah, okey, menjawab di atas kertas lah. Kamu kena tulis kat kertas, kemudian kamu snap, scan ataupun dan sebagainya, hantar ke, kena outload ke author lah. Okey, jadi kemungkinan jugalah kita fahamlah bila internet ni ada satu-satu waktu mungkin dia tak berapa bagus dan sebagainya. Jadi kena maklumkanlah masa test tu berlangsung, tolong maklumkan pada saya lah. Kita ada group, jadi boleh maklumkan melalui group dan sebagainya lah, supaya saya tak nak sebabkan internet ada yang teraniaya lah. Okey, jadi saya tak mahu benda tu berlaku lah. Okey, jadi kalau boleh semua dapat menjawab dengan senang dan sebagainya lah, dengan senang hati dan sebagainya. Okey, tak perlu risau dan sebagainya lah. Okey. Okey, jadi kita akan mulakan kuliah kita pada pagi ini. Okey. Ya. Ya, sekejap.
Okey, boleh nampak slide Okey. Okey, jadi kita mulakan kuliah kita pada pagi ini. Jadi kita tajuk dia adalah ohm meter. Jadi kita okey, jadi ohm meter kita adalah salah satu daripada saya besarkan ya. Okey, semua dah masuk. Right ya, saya ambil gambar je. Okey, okey, kalau apa-apa tolong chat kat situ kat tu Kalau ada problem dan sebagainya tolong chat kat situ. Okey, jadi kita akan bincangkan pasal satu tajuk lagi iaitu ohm meter. Jadi ohm meter adalah salah satu alat yang terdapat dalam multimeter lah ataupun multifunction meter ataupun multimeter lah ataupun meter pelbagai. Mana kalau kita minta multimeter tu paling kurang ada dalam meter tu ada 3 meter lah. Okey, dalam satu meter tu ada 3 meter, itu voltmeter, ohmmeter dan juga meter arus lah. Okey, multimeter. Okey, ammeter lah. Okey, ada satu lagi adalah dia punya ammeter. Okey, jadi voltmeter kebiasaannya ada dua jenis, DC dan juga AC. Okey, mana DC ni direct current lah, kita ukur bekalan direct current. Kalau AC adalah alternating current ataupun arus ulang alik. Kebiasaannya contoh arus ulang alik ni kalau kat rumah kita tu plug yang kat dinding tu adalah menggunakan arus ulang alik. Okey, jadi kemungkinan bila TV dan sebagainya tu dia akan convertkan sebab ada komponen elektronik dan sebagainya, dia akan convertkan pada DC voltage lah. Okey, jadi ohm meter adalah kita nak ukur rintangan ataupun kita nak ukur continuity pada satu-satu benda lah. Okey, jadi kita biasanya dia ada ring dia lah. Okey, kali berapa dan sebagainya lah kita dah tengok pada uji kaji yang pertama itu. Jadi kita dah lihat pada uji kaji yang sekejap. Okey, jadi kita lihat balik dia punya ohm meter ni. Okey, jadi dengan ohm meter ni, jadi kita tujuan dia adalah untuk ukur resistance. Okey, jadi kaedah dia senang, simple, mudah dan juga cepatlah. Okey, tapi dia punya ketepatan tu adalah agak rendah lah, kurang sedikit. Dia punya ada kelemahan dia dan sebagainya. Walaupun dia simple, kita ukur rintangan sahaja. Kita tak perlu bekalan dan sebagainya. Kita gunakan meter dengan benda yang kita nak ukur, sama ada resistor, pengalih, insulator dan sebagainya lah. Jadi kita just dengan bantu itu yang dikatakan untuk mengukur resistor ni dia ada simple, convenient dan juga fast. Tapi dia punya accuracy dia agak rendah lah. Jadi ketepatan tu agak rendah sedikit lah.
Penggunaan dia banyaklah, penggunaan dia banyak digunakanlah. Okey, penggunaan itu dalam bidang dan sebagainya tu penggunaan dia meluas. Okey, dan dia akan beri bacaan secara cepat, okey, dan secara sudah, okey, dengan praktis. Kalau mana kita target bintang tu berapa, kita ukur dengan gunakan tu pun patutnya kita boleh tahulah, okey, secara praktis dia punya bacaan, reading dia pun patutnya secara praktis tu hampir sama dan sebagainya lah, ataupun sama. Okey, dia tak perlukan operator lah untuk membantu untuk buat adjustment dan sebagainya. Jadi pada waktu ni, okey, dia punya bacaan tu yang agak low accuracy dia, ketepatan dia agak rendah, dia tak ambil kira sangatlah. Okey, dia just tak berapa penting, jadi just boleh ukur dan sebagainya lah. Itu secara general lah. Okey. Okey. Saya besarkan je lah. Okey. Okey, jadi saya besarkan lah. Okey, kalau apa-apa tolong lah. Okey, saya akan tengok. Okey. Jadi itu adalah dia punya secara general. Kemudian kita lihat cara penggunaan dia lah. Okey, dia cara meluas digunakan. Okey. Banyak digunakan ataupun meluas digunakan dalam kita nak mengukur rintangan, okey, sesuatu tu, terutama dalam litar elektronik, dalam elemen pemanas, gerulung medan dan sebagainya lah. Okey, banyak digunakan, meter ni banyak digunakan untuk kita mengukur nilai resisten lah pada salah satu litar elektronik, elemen heater, oil feed dan juga motor lah. Okey. Dan juga ohm meter ni dia gunakan juga untuk menguji ataupun membuat testing pada circuit continuity lah. Okey, mana keterusan litar tu dia berterusan ataupun tidak. Kalau dia berterusan daripada ujung ke ujung ada bacaan menuju ke full scale deflection, jadi maknanya konduktor tu baguslah. Okey, kalau dia tiba-tiba dia berada di infinity, tak bergerak, kita test probe dari ujung ke ujung dan bacaan dia adalah infinity, maknanya continuity untuk pengalih itu tak baguslah. Okey, makna kemungkinan ada putus ataupun dia kat dalam tu lah, kat dalam pengalih dan sebagainya. Okey. Jadi untuk mendapatkan ketepatan yang lebih bagus ataupun kepersisan dia dalam mengukur rintangan ni, kebiasaannya dia banyak digunakan dalam litar tertimbang ataupun bridge circuitry dan ataupun bridge balancing lah. Maknanya banyak digunakan dalam litar kalau bahasa Melayu dia jambatlah bridge tu, okey, litar tertimbang ataupun litar untuk balancing dia punya litar tertimbang tu lah. Okey, dia banyak digunakan dekat situ lah. Okey. Jadi nilai yang diuji itu adalah hampir sama lah. Okey, hampir sama dengan nilai yang dibuat masa buat testing dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah kita kenalkan dulu meter ohm. Dia ada berbagai lah, ada some meter. Jadi yang pertama kita lihat siri ohm meter ni. Okey, siri ohm meter ni maknanya okey, dia ini adalah RX ni adalah rintangan yang kita nak uji. Okey. Okey, kalau kita lihat meter kita tu ada probe merah dan hitam tu. Okey, kita katakan probe merah tu adalah A, probe hitam tu adalah B. Okey. Jadi rintangan dia tak ada polariti ya. Jadi kita boleh ukur, katakan A boleh jadi black probe ataupun B boleh jadi red probe lah. Okey. Jadi dia tak ada masalah. Dia tak ada polariti, just kita boleh ukur dekat situ lah. Okey, jadi okey,
Okay, jadi dia punya Rx ni adalah nilai yang kita nak ukur. Satu dia adalah rintangan siri yang disambungkan dengan moving coil, okay, movement ataupun coil ataupun meter lah. Okay, jadi EB ni adalah dia punya bateri yang dibekalkan kat dalam meter tu. Okay, dia ada bateri source dekat situ. Okay. Yang penting. Okey, tak apalah. Okey, ini adalah nilai rintangan yang kita nak ukur lah. Okey, ini adalah rintangan yang kita nak ukur. Okey. Yang saya tak lampu pula. Okey, sekejap. Okey. Jadi itu adalah RF itu adalah ada punya rintangan yang kita nak ukur. Okey. Ini adalah rintangan yang kita nak ukur lah. Okey, rintangan yang kita nak ukur. Ya, kita tahu nilai dia, kita nak ukur. Kalau kita baca color code, kita tahulah. Okey, ini rintangan yang kita nak ukur lah. Yang nak ukur. Okey. Kemudian A1 ni adalah rintangan siri dengan movement ni lah. Okey. Dan movement ni ada rintangan dalam dia sendiri, RM. Dan voltage drop pada movement ni adalah VN lah. Maknanya voltage daripada sini, voltage daripada sini sampai ke bawah ni bersama dengan VN lah. Okey. Jadi EB ni kebiasaan ini adalah dia punya bekalan daripada bateri lah. Bekalan daripada bateri yang kat dalam meter tu. Okey, ada bateri. Kemudian arus yang mengalir dalam ni kita katakan IT yang keluar daripada ni. Okey. Jadi dalam litar siri, kalau kat sini IT tapi kalau kat sini IM sebenarnya samalah. Okey, jadi kita boleh lihat kat bawah ni IT sama dengan IM lah sebenarnya. Okey. Kalau IT tu kalau IM tu 100 mikro ampere, IT pun 100 mikro dah, sama je. Sebab dia adalah siri circuit. Okey. Jadi itu adalah cara basic. Okey. Okay, itu adalah secara basic dia punya ni. Jadi kita lihat kat sini, okey. Kita lihat dekat sini adalah dia punya skill dia lah, okey. Skill dia adalah dia kalau ikut kita lihat itu, okay, kita buat amali dan sebagainya itu adalah dekat sini, okey. Dan jarum asalnya akan berada di sinilah, okey. Jarum permulaan dia akan berada di sini, okey. Apabila kita shortkan tu kita dah pilih katakan julat, kita dah pilih time 1, time 10, okay, time 100, time 1k dan sebagainya lah. Kalau ada time 10k, 10k lah, okay, sampai 10k. Jadi kita pilih julat tu, kita shortkan ni lah, kita shortkan terminal A dengan B ni lah. Maknanya bila kita shortkan terminal A, B tu, okay, jadi jarum ni akan moving lah. Okey, maknanya pada saya lukis dah. Okey, jadi ini adalah AB, kemudian ini adalah R1, ini RM tu saya gantikan dengan resistor. Okey. Ini adalah EB. Jadi kita ni adalah punca A, punca B. Ini adalah R1, ini adalah RM lah. RM ni adalah meter tu lah. Okey. Jadi apabila asal kedudukan tanpa kita buat apa-apa pada meter ni, jarum tu asalnya berada di sinilah. Okey. Dia punya jarum tu memang tetap kat sinilah. Okey, tetap kat sini. Bila kita shortkan, kita dah pilih julat kali 1, kita shortkan dia. Okey, katakan kita pilih julat, tak kisahlah kali 1, kita shortkan dia. Okey, jadi pointer ni, okey, ataupun jarum ni akan moving ke belah kanan lah. Okey, sampai ke sinilah. Okey, kalau dah dia betul-betul kosong, tak ada masalah lah. Okey, akan sampai kat sini. Okey.
Jika lebih ataupun kurang, kalau melebihi kosong ataupun tak sampai kosong, jadi kita ada satu lagi yang dipanggil kosong ohm adjuster. Okey. Kita laraskan kat sini lah, kita pusinglah kat sini. Okey. Kita pusingkan ni lah kepada supaya kita pusing sama ada sebelah ikut clockwise ataupun anti clockwise, bergantung pada yang inilah. Okey, sama ada dia melepasi kosong ataupun dia tak sampai pada kosong. Okey, jarum tu tak sampai lebih ataupun tidak, bergantung pada itulah. Okey, jarum sama ada kat sini dan sebagainya. Jadi kalau kata lebih daripada kosong, kita mungkin kena anti clockwise lah. Kalau kata jarum tu lebih kurang daripada kosong, kita pusingkan dia clockwise lah. Okey, supaya jarum ni bergerak sampai ke nilai kosong. Okey. Itu yang pada nilai kosong ni dikenali sebagai full scale deflection lah. Okey, full scale deflection lah. Okey. Full scale deflection lah. Okey. Jadi yang bacaan akhir pada ohmmeter ni adalah infinity lah. Okey, last adalah infinity lah. Okey. Kerana ini adalah infinity. Okey. Bacaan dia. Okey, jadi bila full scale deflection tu adalah maknanya pesongan skala penuh lah, 100% lah. Okey, makna pesongan skala penuh. Okey. Jadi kalau tu yang dikatakan apabila kita tukar julat pada time 10, time 100, time 1k ataupun time 10k, kita kena buat dia punya dipanggil calibration lah. Okey, maknanya kita shockkan terminal AB ni lah supaya jarum tu move ke 0 ohm. Kalau dia kurang dan sebagainya, itu yang kita gunakan kosong ohm adjuster lah. Okey, itu adalah basic dia. Jadi nilai biasanya yang bagus nilai dia, kita ambil nilai yang menghampiri full scale deflection lah. Kalau kita pilih julat ni, julat yang kalau katakan, kalau bila bacaan dah dekat sini lebih pada, mana kalau tiap-tiap ni kita lihat ni kosong, ni 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 dan seterusnya. Maknanya dia punya skill dia tu masih dalam beza antara satu skill dengan satu skill tu hanya 0.02 lah. Tapi apabila dekat sini, lepas pada 2 dah jadi 3, 4, 5, 2.5, 3, 3.5 dah jadi naik sini jadi dah 0.5. Kat sini masih 0.2 lah. Okey, tiap-tiap satu inilah. Okey, jadi bila kat sini pun masih sama juga. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya pun beza antara satu tu adalah 0.5 lagi. Okey. Tapi bila kat sini dah jadi sini dah plus 1 lah. Okey, tadi plus 5, 0.5, ni plus 0, ni plus 0.2, ni dah plus 1 lah. Okey, jadi ini 11, 12, 30, 40, 15, okey, dan seterusnya sampai 20. Tapi bila kat sini dah jadi plus 2 lah. Okey, plus 2, 22, 24, 26, 28, 30. Okey. Tapi bila dekat sini dah antara ni beza dia 20, mana kat sini adalah 40. Okey. Jadi pun sama je lah. Okey. 32, 34, 36, 38, 40 dan jugalah. Okey, maknanya sini plus 2 lagi. Okey. Tapi apabila kat sini kita lihat sini dah 70, 80, 90, okey, 100 lah. Okey, 70, 60, 70, 80, 90. Jadi beza ni adalah dia plus 5 lah. Okey, jadi 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 lah. Tapi bila julat dan ni dia makin besar lah. Okey, jadi ini adalah 120, 140, 160, 180 dah jadi 20 plus 20. Okey. Kemudian antara sini dah makinlah 1, 2, 3, okey, 200, 300, 400, 200, 300, 400, okey, 500, okey. Jadi makin lama makin besar lah. Jadi
makin itulah dan diterangkan oleh Cik Azmi itu, kalau boleh bacaan dia berada di sekitar yang mudah kita baca lah, maknanya dia punya mungkin antara sini ke sinilah, okey, antara 50 ke sinilah, okey, bacaan kita sepatutnya berada dalam lingkungan inilah, okey. Apabila makin besar ni, kita just antara 500 ke 101K ni, kita kat sini kita sama buat anggaran lah. Kalau duduk di tengah-tengah, maknanya mungkin bezel itu adalah ini adalah 750. Jadi kita paksa anggar lah dekat sini. Tapi kalau yang bacaan antara sini, kita boleh dapat nilai yang lebih tepat lah. Okey, nilai yang lebih tepat. Itu yang dikatakan bacaan tu sepatutnya menghampiri full scale deflection lah. Okey, sekitar antara julat ni lah. Okey, 50 ke kosong lah, 0 ke 50. Okey, kalau boleh bagus kita daripada bawah 20 ke sinilah. Okey, itu tak ada masalah. Tapi kalau julat yang lebih daripada menghampiri pada infinity ni, jadi kita terpaksa banyak membuat anggaran lah. Okey, jadi mungkin bacaan kita tu kalau analog lah tak berapa tepat lah. Okey, jadi mungkin ada error dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, okey, IT sama dengan IM. Okey, IM kat sini, IM kita kata pada ni, ini adalah IT, dia sama je. Okey, jadi apabila kita cara general formula tu, okey, kita sambung kat sini ada perintah Rx. Okey, kita nak uji dia. Jadi cara Ohm's law kita dah belajar itu kat teknologi dan sebagainya, ikutkan Ohm's law mengatakan voltage sama dengan IR lah. Okey, jadi V IR lah. Okey, jadi kita nak cari arus yang mengalir dalam litar ni. Okey, katakan IM lah, IM sama IT tak kisahlah. Okey, IM adalah voltage bahagi dengan I sama V bagi R lah. Okey, I sama V bagi dengan R. Okey, jadi kita masukkanlah. Okey, jadi kita masukkanlah V adalah bersamaan dengan EB. R ni adalah R total lah, pakai RT. Okey, RT adalah terdiri pada Rx plus R1 plus Rm lah. Okey, itu yang kita dapat formula yang dekat atas ni. Okey. Okey. Okey, dan itu adalah tentang meter. Okey, jadi tentang dia punya tu. Jadi kita nak lihat apa yang dimaksudkan dengan full scale deflection tu lah. Okey, jadi full scale deflection ni adalah apabila Rx tadi tu, okey, kita pintaskan dia lah. Maknanya bila kita pintaskan Rx tu sama kosong, maknanya kita pintaskan terminal A dengan B tu. Maknanya perut merah dengan perut hitam tu kita cantumkan. Jadi pointer tu akan bergerak menuju ke 0 ohm lah. Okey, kalau kata dia punya betul dah, maknanya kita tak perlu adjust ohm, 0 ohm adjuster tu lah. Jadi maksudnya tu adalah maknanya terminal A dan terminal B tu kita shortkan. Maknanya kalau kita secara general kita pegang perut tu, mana perut hitam dengan perut merah tu kita shortkan pada dia punya terminal besi kat depan tu, kita cantumkan kat situ. Jadi kita akan dapat patutnya pointer tu menuju ke 0 ohm lah. Okey, jadi apabila kita shortkan dia ni, okey, pada push scale ni, okey, kita pintaskan ni, kita cantum A dengan B ni. Bintangan yang tinggal adalah R1 dengan RM sahajalah. Okey, sini masih IM. Sini pun IT lah. Okey, ini adalah EB. Okey, voltage bateri tu. Okey, jadi kalau kita kira arus yang mengalir ni adalah IM sama itulah. Okey, jadi kita masih gunakan IM, kita cari dulu RT sama dengan R1 plus RM lah. Okey, sebab Rx dah tak ada, kita kosongkan, maknanya nilai rintangan Rx tu kita tak perlu ambil kira lah. Okey, jadi tinggal R1 plus RM lah. Jadi RT, jadi kita boleh kira
IM sama dengan V bagi RT lah. V itu adalah EB, RT itu adalah R1 plus RM lah. Okey. Jadi pada waktu ni arus IM ni bersama dengan RM maksimal lah. Okey. Nilai yang paling tinggi untuk IM. Okey. EB bagi R1 plus R2 itu adalah menunjukkan arus IM yang paling maksimal. Okey. Jadi kita dah tengok okey dia punya skill okey ataupun pointer tu move daripada infinity ke to zero lah. Okey, dia tak akan bergerak daripada zero ke infinity lah. Kalau kita buka dia patah balik lah. Kalau kata kita short dia akan moving daripada infinity ke zero. Okey, ke sebelah sini lah. Daripada infinity ke sini lah. Okey, daripada infinity ke zero. Okey. Okey. Itu ada full ski deflection. Okey. Jadi kita lihat zero deflection lah. Okey. Zero deflection ni maknanya dia bermaksud zero deflection ni okey, jarum ni berada di infinity. Okey, jarum berada di infinity. Okey. Berada di kawasan di infinity lah. Apabila ada berada di infinity, maknanya Rx tu bersamaan dengan infinity lah. Okey, tak ada apa-apa. Okey. Jadi maksudnya tiada arus yang mengalir dalam circuit yang kita tu lah. Kalau kita tu tiada arus, makna kita open lah sebenarnya. Kita openkan dia punya punca AB tu lah. Okey, maksudnya kalau kita lukis litar, okey, ni AB, ini ada punca A dengan punca B, ini ada R1, RM. Jadi kita openkan ni, kita tak sambung litar ni. Maknanya arus tak boleh nak mengalir ke dalam litar ni. Jadi itu yang dikatakan, okey, tiada arus yang akan mengalir dalam tu lah. Mana tu no meter current flow lah. Mana tak ada arus mengalir dalam litar ni sebab kita openkan dia punya punca ni. Okey. Itu maksudnya Rx sama dengan infinity. Jadi punca AB itu kita bukakan dia. Mana kita openkan, jadi tak ada arus macam tu. Jadi kita formula masih sama. Okey. Rx pada waktu ni infinity, kita masuk je formula tu. Jadi apa-apa bagi dengan infinity ni terlalu besar, tak tahu nilai dia berapa. Jadi apa-apa kita bagikan dengan infinity, jadi tiada arus yang mengalir tu lah. Arus dia adalah kosong. Okey. Jadi kosong, maknanya bila kosong ni tiada arus mengalir dalam litar ni lah. Maknanya tak ada arus yang mengalir kat sini. Okey, maknanya I kat sini sama dengan kosong lah. Okey. Kosong ampere. Okey, tak ada arus. Okey. Okey. Tadi kita dah tengok full scale deflection, kemudian kita tengok zero deflection. Kemudian kita tengok pula half scale deflection, maknanya daripada full scale deflection ni, maknanya kalau kita lihat gambar ni, okey, daripada sini sampai ke sini, sampai kosong ni dipanggil full scale deflection lah. Kalau half, maknanya separuh lah. Separuh jarum tu berada di ruang tengah antara infinity ke zero lah. Betul yang katakan 0.5 full scale deflection. Okey. Okey. Itu bermaksudnya, okey, bila half scale deflection ni maksudnya nilai Rx tu yang kita nak uji tu dinilai dia bersamaan dengan R1. Okey, nilai Rx tu dia bersamaan dengan R1. Okey. Jadi kalau kita lukis dekat sini, okey. Ini punca RB, kemudian kita sambung kepada Rx. Okey, kat sini. Ni R1, ni RM, ni bekalan lah. Okey. Ini adalah Rx. Pada waktu ni Rx itu adalah bersamaan dengan R1. Ini Rx ni adalah bersamaan dengan R1. Ini R1, ini RM lah. Okey. Jadi kalau kita cari arus yang mengalir dalam litar ni, okey,
kita bolehlah RT adalah Rx campur R1 campur Rm. Rm ni kita gantikan dengan R1, jadi plus R1 plus Rm, jadi kita akan dapat 2R1 plus Rm lah RT dia. Okey, Rm. Okey. Jadi bila kita masukkan dalam formula ni, okey, kita Im tu adalah V bahagi dengan RT lah. Okey, jadi V adalah EB bahagi dengan RT adalah 2R1 plus Rm. Okey, jadi 2R1 ni, Rm ni biasanya kecil, jadi R1 ni agak besar, jadi dia hampir sama dengan Im bagi 2 lah. Okey, maksudnya kalau full scale deflection tu adalah 100 mikro, half 0.5 full scale deflection ni bermaksudnya ini adalah Im. Jadi akan masuk, mana kita bagi 2 lah, maknanya 1/2 full scale deflection lah. Ini full scale deflection. Jadi kita bagi 2 lah, 100 mikro bagi 2, kita akan dapat 50 mikro lah. Itu maksudnya nilai Im bagi sama dengan EB bagi ni last kali, EB bagi 2R1 plus Rm, dia hampir sama nilai. Kita bagi terus je Im bagi dengan 2 lah. Okey, untuk half scale deflection lah. Okey. Okey, ada soalan? Sir, ada orang nak masuk, sir. Okey, jadi Sir, hello? Hello. Sir, Saya tak dengar. tak dengar. ada soalan? Hello? Hello? Okey, apa? Hello. Okey. Saya tak dengar. Mana ni? Gambar je. Ada join dah. Dah join. Okey, kalau ada apa, chat je lah, okey, ataupun masukkan dalam grup WhatsApp session kita tu, okey. Kalau ada soalan dan sebagainya. Sir, Okay. nanti soalan yang praktik yang saya nak bagi tu dekat atas individual Saya tak dengar ke saya? Saya tak dengar. Okey, ada soalan? Tak ada? Jadi kita, okey. Jadi saya sambung lah. Okey, saya sambung. Okey. Seorang WhatsApp ah. Suruh WhatsApp. Okey. Kita tahu, okey, apabila value yang kita nak ni adalah antara 0 ohm ke infinity lah. Okey, maknanya kita nak sambung antara terminal A ke B tu dalam julat Rx tu lebih besar daripada 0 ohm dan kurang daripada infinity lah nilai Rx tu. Okey, jadi kalau infinity daripada infinity lah. Okey, kalau kosong lah. Okey, maknanya kita short, dia kosong lah. Okey, jadi julat yang kita nak sambung ataupun nilai yang kita nak guna Rx tu adalah antara lebih besar sedikit daripada 0 ohm dan kurang daripada infinity lah. Jadi kita sambung pada terminal AB tu, maknanya kita akan dapati current yang mengalir tu adalah lebih besar daripada kosong lah. Okey, makna ada arus yang mengalir lah antara itulah. Okey, tapi kurang daripada dia lebih besar daripada zero current. Okey, tapi kurang daripada full scale deflection lah, infinity. Okey, jadi pointer tu akan, okey, jadi pointer ni akan pointer scale tu akan bergantung pada hubungan antara Rx dan juga R1 plus Rm lah. Okey, jadi kita nak kena tengok hubungan antara Rx dan juga R1 plus Rm lah. Okey. Okey. Okey, jadi kita lihat contoh satu. Okey, example 7 ni. Okey,
daripada awal itu dapat. Okey. Contoh yang ketujuh ni. Jadi kita lihat kat situ, okey. The series ohmmeter is made of a 1.5 volt battery, a 100 microampere meter, mana itu adalah IM lah, okey, I full scale deflection, and a resistance R1 which make R1 plus RM sama dengan 15K. Maknanya R1 kita tak tahu berapa nilai dia, sama, tapi AC campur R1 dan juga RM, nilai total dia adalah 15K. Maknanya R1 campur RM ni bersamaan dengan 15K. Itu yang maksud dia. Okey. Jadi determine the instrument indication when Rx equal 0. Maknanya Rx ni 0 adalah kita shortkan lah. Okey. Adakah IM ni akan sama dengan 100 mikro ni. Okey. Kemudian kita nak determine juga how the resistance scale should be marked. Okey. Maknanya kat mana dia letak tu pada 0.5 full scale deflection, 0.25 full scale deflection and 0.75 full scale deflection lah. Okay, jadi kita tahu dah tolong ni IT sama dengan IM. Okay, jadi kita boleh lihatlah, okay, pada waktu yang pertama ni, okay. Ya. Okay, pada waktu yang pertama ni, dia kata Rx adalah sama dengan kosong. Jadi kita lukis gambar ajar dia. Ni A, B, pada waktu tu dia mana? Short lah. Okay. EB adalah 1.5 volt. Okay. IN ni sepatutnya equal 100 microamp lah. Okay. R1, RM, dia kata R1 plus RM equal 50K lah. Okay. Jadi kita nak cari arus yang mengalir ni, RX ni sama dengan kosong lah. Okay, sama dengan kosong. Tak ada apa-apa lah. Okay. Jadi arus yang mengalir dah ni IM lah. Okay. Jadi IM sama dengan formula. Okay. Sama je lah. Okay. RT adalah, okay, kalau kita lihat kat situ, RT sama dengan RX campur R1 plus RM lah. Okay. Rx sama dengan 0. Okay. Jadi tak ada apa-apa lah. Jadi RT sama dengan R1 plus RM lah. Okay. Jadi kita boleh kira lah IM sama dengan B bagi dengan RT. B adalah EB 1.5 volt bahagi dengan 15K lah. Okay. Itu yang kita dapat 100 mikro lah. Maknanya betul lah. Okay. Apa pada tingkat soalan dia tu 100 mikro ni adalah dia punya, okay, 100 mikroampere ni adalah IM lah, arus pesongan skala penuh. Okey. Okey, itu untuk yang pertama tu. Okey. Jadi kita tengok pula pada soalan B tu, dia suruh kita determine how the resistance scale should be marked at 0.5 full scale deflection, 0.25 full scale deflection dan 0.75 full scale deflection lah. Okey, jadi kita masukkanlah dulu. Okey. Apabila 0.5 tu, okey, maknanya nilai Rx adalah, okey, nilai Rx tu ada. Okey. Jadi masa 0.5 full scale tu bermaksudnya nilai IM tu adalah separuh daripada nilai I full scale itulah, maknanya 0.5 darab dengan IM tu kita dah tahu adalah 100 mikro, kita akan dapat 50 mikro sajalah. Maknanya pada ini adalah full scale deflection, kalau separuh tu dia berada di tengah-tengah ni lah. Okey. Sir. 0.5 full scale deflection lah. Okey. Sini 100%. Okey. Jadi makin lama makin itulah, kalau sini mungkin makin tinggi lah. Okey. Lebih daripada 0.5. Kat sini mungkin dan sebagainya lah. Okey. Jadi kita lihat kat situ apabila 0.5 tu maknanya Rx tu ada nilai lah. Okey. Jadi kita kena carilah. Okey. Jadi kalau kita lukis gambar ajar tu, okey, Rx ada nilai R1 dengan RM kita dah tahu 15K.
bekalan dia masih 1.5 lah. Okey, 1.5 volt. Ni Rx kita tak tahu berapa nilai dia. R1, Rn kita tahu. R1 plus Rn equal 50k. Okey. Jadi kita boleh dapat nilai ini adalah Im, okey, pada 0.5 lah. Okey, 0.5 full scale deflection lah. Okey. Jadi kita boleh dapatkan lah. Okey. Jadi kita gunakan formula tu. Okey. Formula kita tulis dulu. Okey. Sini adalah RT normal lah. Okey, RT adalah Rx plus R1 plus Rm lah. Okey, jadi kita dah tahulah nilai dia berapa. Jadi kita masukkan dalam formula tu lah. Okey, kita akan dapat okey. Sama dengan kalau kita nak cari RT, kita gunakan formula V bahagi dengan I. I ni adalah Im pada 0.5 full scale deflection lah. Okey. Jadi kita masuk je lah. Okey. 1.5 volt bahagi dengan 50 microamp. Jadi kita akan dapat nilai dia adalah 30k lah. Okey, 30 kilo ohm. Itu adalah RT. Okey. RT equal 30 kilo ohm. Kita tahu RT adalah Rx plus R1 plus Rm. Okey, jadi kita masukkanlah. Okey, RT 30k. Rx kita tidak tahu. Ni kita tahu 15k. Jadi Rx bersamaan dengan 30k tolak dengan 15k lah. Okey. 30k tolak dengan 15k. Itu yang kita dapat 15 kilo ohm. Okey. Itu yang kita dapat Rx pada 0. Rx ni pada 0.5 lah. Okey. Full scale deflection adalah 15 kilo ohm. Okey. Itu adalah untuk 0.5. Kemudian kita pergi 0.25, okey, sama jugalah formula dia. Kita gunakan dapat dulu RT sama dengan 1.5 bagi, okey, kita dapat dulu Im 0.5 full scale deflection. Kita akan dapat 25 microampere. Kita masukkanlah 1.5 bagi dengan 25 microampere. Kita akan dapat nilai dia adalah 60k. Okey. Jadi kalau kita kira ni, okey, kita kira RT sama dengan KB bahagi dengan Im. Im ni adalah pada 0.25 full scale deflection. Jadi 1.5 volt bahagi dengan 25 micro, kita akan dapat nilai dia adalah 60 kilo ohm. Okey. Jadi dalam RT ada Rx plus R1 plus Rm lah. Okey. Ini 15k. Okey. Jadi kita bawa lah. Ini 60k tolak dengan 15k sama dengan Rx lah. Okey. Jadi Rx kita dapat 45k. Okey. Begitu juga dengan 0.7 full scale deflection. Maknanya bila makin besar dia punya full scale tu, maknanya arus Im dia menghampiri nilai full scale deflection lah. Maknanya tadi kalau 100 full scale deflection dia pada waktu Rx sama kosong, jadi kita bila 0.75 ni dia menghampiri I full scale lah. Maknanya kita kira 0.75 kali dengan 100, kita akan dapat 75 microamp. Okey, jadi sama jugalah. 75 bahagi dengan 100 micro, kita akan dapat nilai dia. Okey. EB 1.5 volt bahagi dengan 75 mikro, kita akan dapat nilai dia adalah 20 kilo ohm lah. Okey, jadi sama jugalah formula yang tadi tu. Okey, kita dah dapat RT berapa? 20 kilo ohm tolak dengan 15k, kita akan dapat RT adalah 5 kilo ohm lah. Okey. Okey, ada soalan? Ya, ada soalan? Saya dengar kan suara kami, saya. Saya tak dengar, sir. Soalan pertama kami, saya dengar kami tak, sir? Tak dengar, kamu punya tak dengar suara. Bawa dengar. Tak dengar pula.
sir. Keluar lepas tu masuk balik. Sorry. Di Palau tak ada besok. Okey, ada soalan? Hello. Ya, okey. Sorry, tak mau dengar. Sorry, saya tak pakai mic ni. Sorry. Okey, ada soalan tanya. Faham tak faham? Okey. Nak saya teruskan ke atau kamu ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, tapi tajuk ni tak masuk dalam test satu lah. Okey. Okey, kalau tak ada saya teruskanlah. Okey. Sir, maksudnya yang soalan nombor 2 tu ada 3 jawapan lah kan? Ada 3 lah. Daripada waktu nanti kalau kita ya, kalau kita lukis dia punya last kali kita dah kumpulkan. Okey. Tadi sekejap. Kalau kita okey. Kalau kita lukis dia punya okey, kalau kita lihat balik skala ni, okey. Maknanya pada 100 mikro tu, makna pada 100% dia punya full scale deflection tu, okey. Nilai intangan dia adalah 15K lah, okey. Tapi pada 75%, okey, nilai dia adalah 5K. Okey. Tapi pada waktu 50%, nilai dia 15K. Okey. Dan juga seterusnya lah, kalau 20%, 25% tu nilai dia adalah 45K dan sebagainya lah. Okey, itu maksud dia punya. Kalau kita nak petakan nanti kita akan tengok contoh lagi lah. Okey. Okey. Lagi ada soalan? Okey. Okey, sir. Okey ya, jadi tadi kita just secara general kita ambil siri je, kita tanpa ambil zero adjuster tu lah. Okey, jadi untuk ohmmeter with zero adjuster ni, maknanya ada pelaras itu, tadi kita just meter tu secara siri sajalah, tak ada nak adjust dan sebagainya. Tapi bila kita biasa pakai multimeter, kita ada benda yang zero ohm adjustment tu. Jadi kita biasanya akan kena sambung satu nilai perintang secara selari dan boleh laras lah. Maknanya kita apa yang kita pusing dekat zero ohm adjuster tu sebenarnya adalah kita pusing variable resistor lah sebenarnya. Kita pusing variable resistor tu supaya variable resistor tu dia akan limitkan arus, okay, supaya dia kembali kepada zero lah. Itu yang dikatakan kalau simbol ni adalah menunjukkan, simbol ni adalah menunjukkan variable resistor lah. Okey. Maknanya perintah boleh laras lah. Okey. Jadi apabila kita ada zero ni, jadi kalau kita lihat secara ringkasnya, voltage dekat Vn ni, okay, voltage pada meter ni bersamaan dengan voltage pada R2 ni lah. Okey. Sebab dia sambung secara selari. Kalau kita nak kira, nak jadikan dia sebagai litar siri, kita kena selarikanlah dulu. R2 dengan Rm ni kita selarikan, kita akan dapat satu nilai yang barulah. Okey. Jadi kita dah tahu bekalan untuk Ulang balik yang sebelum okay, selari. Sebelum selari ni. Okey. Kalau kita tadi kita belajar, yang ni tak ada kan? Ohmmeter siri sajalah, maknanya dia ada punca positif dan juga punca negatif saja.
Tapi meter tu hanya ohm meter sajalah. Okey. Tapi kalau kita nak laraskan supaya dia punya, kalau kita tengok tadi ni, okey, dia siri ohm meter, maknanya A1 ni dah nilai standard diberi, jadi kita just ukur kat sini, kita tak boleh nak laras betul-betul lah. Okey, nak laras meter tu berada pada sinilah, pada kosong. Okey, sebab dia tak ada pelaras kat situ. Maknanya kamu seolah-olah kamu dapat meter ohm, 1 unit meter ohm lah. Okey, kosong ke berapa ohm dan sebagainya lah. Okey, maknanya apa yang kamu letak je ukuran antara kosong ke 2K katakan. Jadi meter tu akan terus deflect lah kepada nilai perintah yang kamu ukur tu. Maknanya kita tak boleh nak buat dia punya pelarasan pada 0 ohm tu lah. Okey? Boleh faham? Kita tak boleh nak buat pelarasan pada 0 ohm tu lah. Maknanya kalau waktu kita shockkan ni, okey, kita shockkan litar ni, okey, maknanya bila Rx sama dengan kosong tadi tu, okey, maknanya kita pintas je litar ni, okey. Jadi bacaan dekat sini dia akan pergi pada dia akan deflect pada 0 ohm lah sebenarnya, okey. Tapi kalau katakan tiba-tiba mungkin usia bateri dan sebagainya, dia tak boleh nak sampai ke kosong. Jadi kita tak ada dia punya 0 ohm adjuster tu. Okey? Jadi kita tak boleh nak laras lah. Maknanya bila kita tu je, dia stay dekat sini saja. Kita tak boleh nak ubah dia ke sini dan sebagainya lah. Tapi apabila kita sambung cara yang ini, okey, bila kita sambungkan dengan zero adjuster, okey, ohmmeter with zero adjuster, maknanya kita boleh laraskan, okey. Kalau katakan jarum tu berada dekat sini, kita boleh laraskan 0 ohm okey, adjuster ni supaya dia pergi pada kosong. Okey, maknanya kita laraskan nilai rintangan A2 ni lah, okey, supaya meter tu dia betul-betul pada 0 ohm lah. Okey. Yang tadi kita tak boleh laras. Maknanya kita letak je dekat sini, dia akan, ataupun kalau kita shortkan ni, sepatutnya jarum tu akan terus ke kosong lah. Patutnya dia terus ke kosong lah. Kalau katakan dia tak boleh kosong, maknanya kita tak boleh nak buat apa-apa lah, okey, pada meter tu. Okey. Boleh faham? Dia bukan multimeter lah, dia just ohmmeter sahaja. Okey, kalau multimeter tu dia ada yang ring tu, okey, maknanya kita boleh laras, dia ada ohm adjuster dan sebagainya lah. Ini just dia sendiri ohmmeter saja, okey. Kalau yang sekarang payahlah kamu nak dapat kalau kamu pergi ke makmal, kalau ada makmal lah, okey, kamu boleh tengok dia ada meter ohm sahaja. Itu maksudnya meter ohm tu disambung secara siri lah, okey. Dia tak boleh nak laras kepada sifar, okey. Oh, maksudnya dia macam multimeter kan ada adjuster kan untuk adjuster tu, okey. Tapi kalau ohmmeter ni memang dah kosong lah kiranya. Memang start dari kosong lah kiranya. Sepatutnya memang macam itulah. Dia berada sama jugalah, dia berada sebelah infinity dan dia akan moving pada kosong. Okey. Tapi kalau katakan mungkin meter tu dia tak dah lama, usia lama dan sebagainya, mungkin dia tak boleh nak tunjukkan, maknanya dia tak boleh maksimal sampai ke kosong. Okey. Maknanya dia tak ada alat yang untuk kita adjustkan. Kalau tiba-tiba kita shockkan tu, dia hanya jarum tu bergerak daripada infinity ke sini je. Dia tak sampai kosong. Jadi kita sebenarnya tak boleh nak buat apa-apa lah pada tu. Kecuali kita hantar ke tu untuk dia calibrate supaya dia boleh sampai ke sini lah. Okay. Sebab tak ada adjuster dekat situ. Okay. Tapi kalau yang ini, okay, kita boleh laraskan pada pusingkan dia punya ohm adjustment tu, 0 ohm adjustment tu pada 0 lah. Maknanya jarum ni boleh moving kepada 0 ataupun kalau dia terlepas pada 0, dia boleh balik pada 0 lah. Okay. Kalau kita gunakan kaedah ada 0 adjustment lah. Okay.
Okey. Jadi bateri masih samalah, okey, dia bekalkan bateri 1.5 volt, okey. Dia ada kita tambah satu lagi nilai apa? R2 ni, variable resistor ni, supaya kita boleh laraskan jarum ni balik pada sifar 0 ohm lah, okey. Maknanya full scale deflection lah. Supaya jarum tu berada di sinilah, okey. Berada di full scale deflection lah. Itu yang kita katakan kita pasang R2 kat situ lah. Okey. Jadi untuk kita selesaikan nak cari IM ataupun sebagainya, I2 ataupun IT, nak dapatkan nilai RX dan sebagainya tu, kita kena selesaikan lita ni lah. Okey, jadi okey. Jadi biasa bila kalau normal, okeylah. Kalau kata tiba-tiba bateri tu makin lemah, okey, dah lama guna, bateri tak diganti dan sebagainya. Okey, jadi bila bateri tu dah berkurang daripada nilai 1.5 tu, okey, jadi kita akan lihat, okey, kita perlukan R2 tu lah untuk adjust supaya dia balik pada kosong lah, okey. Maknanya kita shortkan terminal AB tu, kita laraskan R2 supaya nilai pointer tu pergi pada full scale deflection ataupun kosong ohm lah, okey, pergi pada kosong ohm, okey. Okey. Tapi sebab dia punya dah nilai bateri dia dah jatuh, kurang, okey, lemah dan sebagainya, kurang daripada 1.5, jadi kita akan mesti dapat dia punya error lah, okey. Jadi untuk mid scale deflection ni, nilai perintang yang diberikan diingati adalah bersamaan dengan nilai barulah R1 plus RM. Nanti kita tengok, okey. Okey, tadi kita punya lita adalah dalam bentuk lita. Ini dia dah pemudahkan lah, okey, dia dah pemudahkan lita tu, okey. Tadi kalau kita lihat awal tadi tu, okey, ada saya tunggu tulis RX, R1, R2, kemudian ada RM lah, okey. Okey. Ini adalah siri. Siri ada. Ini adalah selari. Ini R2 lah. R2 yang kita boleh laras lah. Ini RM. Ini adalah R1. Ini adalah RX lah. Okey. Jadi untuk selesaikan nak cari nilai RM berapa dan sebagainya, okey, IT berapa dan sebagainya, IT dekat sini lah, okey. IT. Jadi kita dah belajar lita selari, okey. Bila IT sampai pada satu point ni, dia akan pecah pada dua. Satu masuk pada R2, kita katakan I2. Satu lagi pada meter RM ni, ini adalah IM lah, okey. Jadi okey. Jadi untuk memudahkan kita nak cari IT dan sebagainya, jadi nak cari IT pun kita perlu dapat dululah IT. Nak dapatkan IT ni kita dapat IT dulu, okey. Jadi kita pemudahkanlah R2 selari dengan RM, okey. Ini kalau bila kita selesaikan nanti, macam mana nak selesaikan R2 selari dengan RM ni adalah, kalau kita lihat, kita nak selesaikan kalau ada nilai lah, okey. Jadi R2 kali dengan RM per dengan R2 plus RM lah, okey. Itu adalah yang simbol ni lah, okey. Simbol ni kalau kita kembangkan dia dalam bentuk macam ni lah, okey. Okey, jadi arti adalah kita dah selarikan ni, jadi kita lukis lita macam ni lah, okey, lita yang nombor 3 ni, okey, kita, jadi ini adalah RM lah, okey. Jadi lita dia akan jadi macam ni lah, maknanya R2 selari RM ni akan ada nilai baru lah, okey, nilai yang baru, okey. Okey, jadi voltage antara sini sampai ke bawah ni
itu adalah dipanggil voltage Vn lah. Okey, voltage Vn. Okey. Jadi RT adalah terdiri daripada Rx campur R1 campur dengan R2 selari dengan Rm lah. Okey, jadi RT kita akan dapat dia punya formula dia macam ni lah. IT kita tahu adalah EB ataupun B bagi dengan RT. Jadi kita masukkanlah EB tu macam EB, RT tu tergantikan dengan R1 plus Rx plus R1 plus R2 selari dengan parallel dengan Rm lah. Ke bawah ni. Okey. Jadi arus yang masuk dalam ni IT sama dengan IM lah. Okey, IT sama dengan IM. Okey. Jadi Vn kita tahu adalah arus yang masuk sini adalah IM kali dengan R2 parallel dengan Rm lah. Okey. Jadi IM kita gantikan, okey, IT kita gantikan, okey, kita masukkan dengan nilai ni, okey. Jadi kita akan Vn adalah IM kali dengan Rm, okey, IM kali dengan Rm, Rm tu adalah nilai tu, Vn tu. Okey, jadi IT adalah darab dengan nilai perintang ni lah, okey. Jadi kita akan dapat Vn sama dengan IT kali dengan R2 parallel dengan Rm. Vn ni adalah IM kali dengan Rm lah, okey. Jadi kita akan pindahkanlah Rm ke bawah, jadi kita akan dapat, okey, nilai IT R2. Okey, macam mana dapat IT R2 ni? Okey, jadi buang dah. Okey. Ya, saya masukkan jap. Macam mana dapat nilai itulah, okey, saya insertkan je. Okey. Okey, macam mana kita dapatkan nilai IM sama dengan IT darab R2 bagi R2 plus Rm lah, okey. Okey, bagaimana kita boleh dapat IM, ya. Sorry. Masukkan jap. Okey. Bagaimana kita dapatkan IM sama dengan IT darab R2 bagi R2 plus Rm. Ya, saya tengok ada. Kalau ada soalan tanya. Okey, okey, bagaimana kita boleh dapat IM sama dengan IT darab R2 per R2 plus Rm lah, okey. Jadi kalau ikut formula asal adalah, okey, IM formula asal IT sama dengan IT dah. IM sama dengan IT darab dengan R2 parallel dengan Rm bagi dengan Rm, okey. Jadi sebenarnya kita kena kembangkan dia punya yang inilah, okey. Jadi kita masukkan kat situ adalah IM sama dengan
IT darab dengan R2 darab dengan RM bahagi dengan R2 plus RM. Bahagi dengan RM lah. Okey. Okey. Jadi kita selesaikanlah. Okey. IT darab dengan R2 RM bahagi dengan R2 plus RM. Okey, bahagi yang besar lah. Okey, bagi RM. Jadi kalau kita bawa naik atas, dia akan jadi kita boleh cancel lah ni RM dengan RM ni. Okey, jadi itu yang tinggal IT R2 per dengan R2 plus RM. Maksudnya bila kita naikkan ke atas ni, dia akan jadi Kenapa dia naik atas dia potong yang beratas? Bukan dia jadi kuasa 2 ke? tak, dia sebab dia boleh matilah. Okey, dia boleh mati ni. Okey, maknanya IT okey darab dengan R2 RM per dengan R2 plus RM. Okey, kalau kita bawa ni atas, dia akan jadi 1 per, okey. Ataupun kita nak mudah, kita darab dengan 1 per M lah. Okey, darab dengan 1 per RM. Jadi ini boleh mati, bawah ni pun boleh matilah. Itu yang tinggal yang ini. Okey. Okey. Okey saya okey. Alright. Okey, jadi kita lihat pada bila Rx sama dengan kosong, maknanya kita terminal AB tu kita shortkan. Jadi akan beri pada meter tu akan full scale deflection lah. Okey, full scale deflection. Okey. Jadi kita dah tengok tadi RT adalah Rx plus R1 plus R2 parallel dengan ni. Okey. Jadi bila sini sama dengan kosong, jadi RT tinggal, okey, maknanya sini sama kosong lah. Okey, jadi RT tinggal yang inilah. Okey. Jadi R1 ni adalah terlalu besar nak dibandingkan dengan R2 parallel dengan RM lah. Jadi kita bila R1 ni terlalu besar dibandingkan dengan R2 parallel dengan RM ni, jadi kita boleh anggap ini tak menjejaskan bacaan nilai yang kita kalau kita campur pun ke R1 campur R2 plus RM ni, dia akan beri nilai bacaan masih bacaan yang kat sinilah, dia tak menjejaskan. Okey, dia tak ada tambahan, dia tu tak banyak, mungkin perpuluhan 00 perpuluhan 001 ke perpuluhan 002 dan sebagainya lah, dia tak menjejaskan. Okey, jadi kita boleh anggap apabila R1 terlalu besar berbanding dengan R2 dengan RM ni, jadi RT tu adalah bersamaan. Ini boleh jadi kita boleh abaikan lah, kita boleh abaikan dia. Okey, jadi RT akan sama dengan R1 lah apabila full scale deflection. Jadi kita boleh cari je lah. Okey, IT sama dengan EB bagi RT. RT tu adalah R1. Jadi kita boleh ambil tu formula lah. Kita masukkan RT ni ganti dengan R1. Jadi IT sama dengan EB bagi R1 lah. Okey, itu adalah untuk yang ni. Okey, kalau nanti kita tengok lah. Okey, kita tengok contoh kalau ada contoh kenapa kita boleh abaikan tu. Okey. Okey. Kemudian kita gantikan Rx dengan nilai sama dengan R1. Okey. Jadi pada waktu tu formula ni dah kita gantikan dengan R1. Okey. Sama nilai dengan R1, kita akan dapat RT adalah 2 R1 campur dengan ni. Pun nilai ni R1 pun masih kita gunakan konsep terlalu besar. Jadi ini kita boleh abaikan lah. Maknanya boleh jadikan dia sebagai kosong lah. Okey. Jadi RT bersamaan dengan 2 R1 lah. Okey, jadi kita masuk je lah. IT sama dengan EB bagi 2 R1. Itu menunjukkan separuh pesongan lah. Maknanya dia punya pesongan dia bukan penuh lah. Jadi half lah. Maknanya 1/2 daripada full scale deflection lah. Okey.
Itu yang dikatakan bersamaan dengan 0.5 full scale deflection lah. Okey, dia punya tu. Kalau kita gantikan nilai Rx sama dengan 3R1, jadi kita akan dapat RT bersamaan dengan 4R1, mana sini adalah 3R1 campur dengan R1, kita akan dapat 4R1. Jadi yang ini kita boleh abaikan jugalah sebab nilai R1 tu besar, jadi ini boleh katakan kosong. Jadi kita RT bersama dengan 4. Jadi apabila kita masukkan tu, kita akan dapat EB bagi dengan 4R1, mana 1/4 bersamaan dengan 0.25 full scale deflection lah. Okey, mana itu yang dikatakan pada nilai makin besar nilai Rx, maka nilai full scale deflection tu makin berkurang. Okey. Jadi kita boleh concludekan kat situ, okey. Bila RT tu increase 2 kali ataupun 4 kali, IT tu akan decrease 2 kali dan juga 4 kali lah. Maksudnya bila kita naikkan RT ni menjadi 2 kali nilai dia, 2 RT, 2 R1, jadi arus tu pada waktu tu akan berkurang daripada full scale deflection, mana satu full scale deflection mana 100%, dia akan berkurang separuh lah, mana dia akan jadi 0.25. Itu yang dimaksudkan IT we decrease 2 time or 4 time lah. Maknanya kalau 4 RT, maknanya dia akan 4 kali lah. Okey, jadi akan reduce lah daripada 0.5 ke 0.25 lah. Okey, dia punya. Okey, I2 dan juga IM akan reduce pada 0.5 dan juga 0.25 lah. Okey, maknanya ini adalah 2 time, yang ini adalah 4 time lah. Okey. Okey. Ada soalan? Sikit lagi, jadi saya akan habiskan sampai sampel 8. Okey, example 8 lah. Okey, kita tengok example 8 nanti. Okey. Jadi apabila tiap kali kita nak gunakan ohmmeter, kita kena shortkan dululah benda AB tu. Kemudian kita laraskan dia punya 0 ohm adjuster tu supaya ke 0 ohm lah. Okey. Itu yang biasa kita buat lah. Okey. Okey, kita lihat contoh yang nombor 8 ni. Okey. The ohmmeter has dia punya E battery tu, EB tu, dia punya E bekalan ataupun E battery ada bersama dengan 1.5 volt, R1 dia bagi 15K, RM 50 ohm, R2 50 ohm dan juga meter full scale deflection tu adalah 50 microampere. Maknanya IM pada waktu ni adalah bersamaan dengan 50 microampere. Ini adalah IM lah. Okey. IM masa kita shortkan RX ni lah. Okey. Kemudian dia suruh kita the ohmmeter scale reading at 0.4 scale, the new resistance adjuster value at R2 when EB 4, maknanya jatuh daripada 1.5 volt kepada 1.3 volt. Kemudian value RX pada at 0.5 full scale deflection tu pada bekalan bateri tu adalah sama dengan 1.3 volt lah. Kita lihat dia punya cara penyelesaian. Okey. Okey, jadi kita dah tahu tadi apabila separuh kita tu boleh bagilah. Jadi I 0.5 full scale ni, okey, kita boleh bagilah IM bagi 2. Jadi 50 bagi 2 kita akan dapat 25 mikro lah. Itu adalah IM pada 0.5 okey, 0.5 tadilah formula kita tadi tu, okey. Yang kita dah tadi ada yang ada bagi I sama dengan 2 tu lah. Okey. IM bagi dengan 2. Okey. Okey. Tak jumpa kejap. Okey. Jadi kita bagi je lah. Okey. Terus bagi 2. IM bagi 2. Dia separuh daripada full scale deflection. Mana 0.5 ni adalah 1/2 daripada full scale. Mana IM bagi dengan 2.
dia akan dapat IM yang pada 0.5 full scale deviation bersamaan dengan 25 mikro lah. Okey. VM kita tahu IM kali dengan RM ni adalah pada 0.5, jadi 25 mikro kali dengan RM dia bagi tadi 50, kita akan dapat nilai okey 1.25 volt lah. Okey, kalau kita lukis dia punya ni, okey. Ini RX, ini R1, ini R2, ini adalah RM. Ini RX, okey. R1, R2, RM lah, okey. Sini IM, sini I2, sini IT lah, okey. Jadi nilai dia bagi sini 50, R2 tak silap pun 50, okey. Okay, 50, R1 15K, okey. Sini adalah 15K lah, okey. RX kita tak tahulah, okey. Jadi kita dapat nilai IN yang baru selepas 0.5 ni pada data ni kita ambil pada 0.5 full scale deflection lah. Jadi IM tu dah jadi bersama dengan 25 microampere lah. RM dia bagi berapa? 50 ohm juga. Okey, RM pun 50 ohm. Jadi kita nak dapat voltage dekat sini. Ni adalah voltage VM. Jadi VM sama dengan IM. IM ni adalah pada 0.5 full scale deflection lah. Darab dengan RM. Itu yang dapat 25 mikro darab dengan 50, kita akan dapat nilai dia adalah 1.25 milivolt. Okey. 1.25 milivolt ni adalah A2 dengan RM adalah selari. Jadi voltage dekat sini pada V2 ni, pada A2 ni adalah ini adalah V2. Dia dah sama dengan voltage VM lah. Itu yang ditulis kat sini. VM IM tu dapat 1.25 tu bersamaan dengan V2. Okey. Jadi bila kita dah dapat V2 ada A2, kita terus boleh dapat I2 lah, arus yang mengasih kat sini. Jadi bila I2 dah dapat, IM dah ada, kita campur sajalah. Okey, IT sama dengan kita tengok IT dekat sini masuk pada point ni, dia pecah pada 2, jadi IT sama dengan I2 plus IM lah. Jadi kita akan dapat 25 campur 25, kita akan dapat 50 microampere. Itu pada 0.5, EB dia 1.5 volt. Okey. Jadi okey, itu yang nak terangkan tadi tu, okey. Okey. Jadi kalau kita lihat dekat sini, RT kita kata tadi last kita tulis RT sama dengan EB bagi IT, ataupun kalau kita nak kira ni kita contoh kat sini, okey. Kalau kita kira RM selari dengan tu, mana RM A2 kali dengan RM bahagi dengan A2 plus RM. Kalau kita kira darab 50 ohm kali dengan 50 ohm bahagi dengan 50 campur 50, 100 ohm lah. Okey. Kalau kita darab 2500 ohm lah bahagi dengan 100, kita akan dapat nilai dia adalah 25 ohm sajalah. Okey, jadi kalau kita lihat nilai A2 parallel dengan RM ni 25 ohm, jika kita nak bandingkan dengan R1 tu adalah 15K 15 kilo ohm, jadi kita boleh abaikanlah nilai ni. Okey, kalau kita campur pun dua tu, okey, kalau ikut formula ni R1 plus ni kita campurkan, okey, 15K bermaksudnya 15,000 ohm. Okey. Kita campur ni R1. Ini adalah R2 tu kita campur adalah 25 ohm dekat sini. Okey. Kalau kita campur kita akan dapat 15025 okey. 1025 ohm lah. Okey. Kalau kita tukar dalam kilo ohm, nilai dia adalah 15,025 kilo ohm. Jadi dia tak ada efek sangat pada, tak besar nilai efek dia pada
R1. Jadi kita boleh abaikanlah nilai RM tu. Itu yang dikatakan bila tu RT sama dengan R1 lah. Okey. Jadi kita boleh kira lah. Okey. Jadi formula tu kita masukkan tu, jadi ni kita boleh abaikan. Ni kita boleh anggap abai. Jadi RX campur R1 sama dengan EB bagi ET lah. Okey. EB adalah ni adalah RX 15K sama dengan 1.5 volt bahagi dengan IT adalah tadi 50 mikro. Okey. Jadi kita akan dapat 30 kilo ohm. Itu adalah belum dapat lagi RX. Okey, campur 15K. Jadi kita bawa 15K kat sini, jadi kita dapat RX bersamaan dengan 15 kilo ohm lah. Okey. Jadi pada waktu 0.5 tu nilai RX tu adalah 15K. Maknanya nilai RX tu bersamaan dengan nilai R1. Sebab itulah formula dia semasa RX bersama dengan R1, IT adalah kita bagi 2 lah. Okey, maknanya itu yang dikatakan. Okey, dia punya 1/2 maknanya pada 0.5 full scale deflection lah. Jadi nilai R1 bersamaan dengan nilai RX. Jadi itu adalah separuh dia punya full scale deflection lah. Okey. Alright. Okey. Kemudian dia kata soalan B, bila RX sama dengan 0 dan pada waktu tu adalah EB jatuh, bekalan bateri tu jatuh pada 1.3, okey, volt. Jadi kita masih gunakan konsep, kalau kita kira pun sama jugalah. Okey. Ni adalah 25 ohm. Okey. Jadi kita ambil RX R1 tu, kita tak perlu campur lah, kita anggap ini adalah 0. Okey. Sini 0. RX pun pada waktu tu 0. Jadi IT EB bagi dengan R1 sahajalah. Jadi kita bagikan EB ni ada E baru, voltage baru 1.3 bagi 15K, kita akan dapat 86.67 microampere lah. Okey, dia punya IT dia. Okey. Okey, jadi IT kita dah dapat IT sebab kita tahu kita tahu pada waktu ni kita dah belajar sebelum ni. Okey. Okey, ni IT kat sini lah. Bila RX ni sama dengan 0, maknanya meter akan full scale deflection lah. Okey. Jadi full scale deflection. Jadi kita dah tahu. Okey. Jadi kita IT kita dapat, I full scale deflection kita dapat. Jadi kita boleh dapat I2. Okey. Jadi IT kita dapat 86.67. Jadi I2 adalah IT tolak dengan IM full scale deflection. Jadi full scale deflection tu adalah 50 mikro. Jadi kita tolak je lah. Jadi I2 sekarang adalah 36.67. VM adalah sama juga IM voltage kat sini. Okey. VM ada voltage kat sini. VM ni adalah akan sama dengan V2 lah. Okey. Jadi IM kita tahu 50 mikro darab dengan 50 kita akan dapat 2.5 mV bersama dengan V2. A2 sama dengan V2 bagi I2 lah. Okey. Jadi 2.5 mV bagi 36 kita akan dapat nilai A2 adalah 68.18 ohm lah. Okey. Nilai A2 kat sini pada waktu RX sama dengan 0 dan juga kejatuhan voltage daripada 1.5 pada 1.3 volt adalah bersamaan dengan 68.18. Okey. Okey, dia suruh kira juga pada waktu 0.5 full scale deflection, EB dia masih 1.3 volt lah. Okey, jadi sama jugalah. Bila setengah tu kita dah kekat tadi IM
yang 0.5 full scale deflection adalah IM full scale bagi dengan 2, kita akan dapat IM dia 25 mikroampere. BM kita dah mendah IM baru adalah 25 darab dengan makro darab dengan 50 ohm, kita akan dapat 1.25 milivolt dan juga dia akan sama dengan V2. Jadi I2 B2 bagi A2 kita masuk je lah. A2 tadi kita dah dapat 68.18 ohm pada waktu voltage 1.3 volt. Jadi kita dapat arus dia lah 18.33 mikroampere. Jadi kita boleh dapat IT lah. Okey. IM dah ada yang pada 0.5. I2 kita dah kira 18.33 mikro. IT adalah IM plus I2 lah. Jadi kita akan dapat IT bersamaan dengan 43.33 mikroampere lah. Okey. Okey. Daripada situ kita boleh kira RT. Okey. RT kita dah tengok tadi. Okey. Ni kita boleh abai. Okey. Pada 0.5 tu, okey, R1 kita dah tahu 15K, okey. Jadi kita boleh gunakan EB bagi dengan IT lah, okey, sebab kita nak dapatkan nilai RX nanti. RT sama dengan EB bagi IT. Jadi kita 1.3 bagi dengan ni kita akan dapat 30 kilo ohm, okey. Jadi RT adalah terdiri daripada RX plus R1 sajalah. Yang ini kita boleh abaikan, okey. Jadi kita boleh dapatkan nilai RX pada 0.5 full scale deflection adalah 30 tolak dengan R1 dapatlah 15 kilo ohm. Okey, sama jugalah seperti tadi. Okey, sama juga seperti tadi. Pada setengah full scale deflection tu, full scale deflection tu, RX mesti sama dengan R1. Okey. Sebab dia separuh. Okey, jadi dah terbuktilah kat situ RX sama dengan R1. Jadi dia akan jadi separuh lah. Okey, maknanya sama dia nilai R1 dengan RX tu lah. Okey. Okey. Okey, ada soalan? Kita stop dekat sini dulu. Okey. Ada soalan? Kalau tak ada, kita stop kat sini dulu lah. Okey, jadi kemungkinan minggu depan kita mungkin kita gunakan sedikit. Mungkin saya akan habiskan tajuk ni dalam masa lebih kurang 1 jam lah. Itu tak lama dah. Okey, untuk habiskan ohm meter ni sampai last. Kemudian mungkin kita boleh bincangkan juga dengan tentang untuk ujian dan sebagainya lah. Okey. Okey, lab macam mana? Lab sebab itu saya tak puas hati sebenarnya sebab tak dapat nak terangkan kamu secara detail lah. Okey. Kalau kita buat hari minggu depan, hari Ahad tu kita buat sekejap untuk lab untuk bagi kamu faham. Boleh ya? Kita ulang sikit lah tentang aktiviti 2 dengan aktiviti 3 tu lah. Okey. Kamu boleh tengok dulu lah video dia yang dah saya upload tu, kamu boleh tengok dulu. Kalau mana yang tak faham, boleh tanya waktu tu lah. Okey, mungkin kita sama ada nak online ataupun nak WhatsApp pun tak ada masalah lah. Okey, kamu pilih lah. Mungkin kamu kata tak nak online, kamu nak WhatsApp pun boleh juga lah, tak ada masalah. Okey, tapi siapa yang nak online, nak masuk, nak tanya waktu online, saya akan open lah waktu pada petang tu cara online. Saya akan bagi link. Siapa yang nak masuk, masuklah. Siapa yang tak nak masuk, tak ada masalah. Okey. Alright. Jadi kita stop kat situ. Okay, selamat menjamu selera. Okey. Selamat berehat. Dan kita jumpa lagi pada minggu depan lah. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih, sir. Sama. Okey. Terima kasih. Sama. Sama. Okey, sama juga. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Alright. Terima kasih, sir. Apa yang tak faham boleh tanya melalui WhatsApp dan sebagainya lah. Okey. Okey, sir. Nak personal ataupun. Okey, sama. Okey, sama-sama. Sir, nak tanya, sir. Ha? Nak tanya? Nak tanya? Pasal test tu kan? Sampai Tanya. voltmeter Tambah voltmeter saja. Okey. Dia mungkin
Biasanya mungkin tak keluar dua-dua. Biasa yang normal dia pilih salah satu lah, sama ada ohmmeter, ada ammeter ataupun voltmeter lah. Okey, kita mungkin tak keluar dua-dua tu lah, just tak tahu apa yang keluar lagi lah, soalan pun belum buat lagi. Okey. Oh, okey. Okey. Terima kasih sir. Tapi yang ralat tu mungkin ada, mungkin juga secara kalau yang normal lah, yang lepas-lepas mungkin juga dia tanya bagaimana precaution untuk penggunaan ohmmeter, ammeter ataupun voltmeter lah. Okey. Kalau kita belajar amali tu kan, kalau kita nak ukur arus, biasanya kita letak dulu pada julat yang lebih besar, ataupun voltage letak dulu julat paling besar, kemudian kalau tu baru kita laras pada julat yang paling rendah dan sebagainya lah. Okey. Tak apalah, nanti kita tengoklah macam mana. Okey, minggu depan sebelum kamu test tu mungkin kita bincanglah sikit tentang apa cara gambaran kasar tentang test tu lah. Okey, jadi test saya serah 100% pada kamu. Okey. Macam mana kamu nak selesaikan dia, nak gunakan nota ada apa dan sebagainya. Okey. Jadi yang nampak kamu, okey, kamu sendiri. Jadi pandai-pandai lah, okey. Okey sir. Jadi inilah peluang nak skor okey. Waktu online lah peluang nak skor sebenarnya. Okey. Supaya kamu dapat CPA tinggi dan sebagainya lah, okey. Jadi tengok yang pengalaman yang lepas memang akan naik lah dia punya ni. Okey. Apa nak buat? Dia dah tak boleh nak buat apa. Bila kata online, source terbuka. Betul? Betul sir. Nak kalau kata kawan ada sebelah pun saya nak kata apa. Betul. Betul Begitulah. Okey. Itu pandai-pandai lah. Okey. Jadi kita stop kat sini. Okey. Sekian, terima kasih. Okay, saya keluar dulu lah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Okey, terima kasih semua. Okey, sama. Okey, sir. Okey. Okey. Terima kasih Arif. Terima kasih Hafiz.